Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alni sababan liman ihtada wa ja'alni sababan litahdi mustami'ina jami'an. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kehadirat Allah SWT. Dengan limpah dan karunia kita bersama di ruangan tafsir Al-Quran An-Namuzaji. Ada tiba Al-Quran An-Namuzaji ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมของโรงเรียนมุสลิมพัฒนาศาสตร์นะอัลฮัมดุลิลละห์ tiap-tiap tiap-tiap hari Rabu jam 10.45 ataupun 10.50 kalau terlewat daripada kerja, nah kita jumpa dengan ruangan ini daripada jam yang sebut tadi sehingga sampai jam 12. Nah, tiap-tiap hari Rabu 1 jam lebih untuk kita bersama dengan ruangan tafsir. Alhamdulillah, dah kita dah dapat tafsirkan beberapa surah yang sebelum pada ni, dan hari ini kita akan mula surah baru, iaitu surah iaitu surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh ataupun surah Asy-Syarhi. Suratul Al-Insyirah. Suratul Syarh. Yang dikatakan alam nashrah laka sadrak, mula pada ayat pertama lah. Yang tafsir terjemuh Sia ni, ahli bahasa Sia kata surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ataupun suratul Syarh. Baik, untuk tak lewatkan masa, kita mula baca ayat Allah SWT. Sebelum pada kita nak teruskan tafsir seperti mana yang kita duk tafsirkan, sebelum pada nak tafsir kita sama-sama membaca ayat Allah SWT, mendengar, kemudian kita mari tahu apa dia yang Allah SWT akan katakan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan mula pada muqaddimah bab 6 surah ini, dan surah ini mempunyai 8 ayat lah. Baik, untuk tak lewatkan masa, kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama kita membaca dan mendengar dan tadabbur akan ayat Allah SWT, 8 keratan ayat Allah SWT. Sedang pendengar dan penonton sekalian, alhamdulillah, bagi pendengar yang tidak ada kerja apa sahaja yang luar masa ini adalah baik bagi kita dan bersama dengan ruangan ini. Kalau moleknya oleh kerana saya rajuk, kalau bahasa Melayu Pipin Rahman lah, kalau pendengar penonton ada tafsir Pipin Rahman boleh bersama, dan begitu juga tafsir terjemah Kamplai Kuamai Al-Quran Pin Pasal Thai. Kita ambil dua tu sebagai asas lah, untuk kita dapat faham bahasa dia dah. Kita orang Melayu ni kena guna bahasa Melayu, dan begitu juga kita duduk di negeri Thai ni, kita kadang-kadang kita nak guna juga bahasa Thai supaya dapat faham bagi orang tak faham Melayu tu, dan begitu juga dapat faham bagi orang yang orang asing daripada agama kita lah. Kita nak di situ lah. Alhamdulillah, mana kita dah dalam beberapa surah dah. Baru ni kita telah sudah surah Duha. Alhamdulillah, Duha ni kita guna masa 2 minggu 3 minggu masa, dan insya-Allah kalau sempat dia nak guna seminggu sajalah surah ini. Tapi walik kita tak pernah. Kemungkinan insya-Allah 2 minggu. Kita mukaddimah dan kita mula beberapa keratan ayat yang ayat pertama, yang kedua, yang ketiga, sehingga seterusnya jika dia masa dalam masa sekarang 1 jam. Alhamdulillah. Yang saya nak pendengar dan penonton sekalian, oleh kerana kita tidak kita orang Islam ni, kita kena tahu apa sahaja yang Allah SWT telah turun kepada manusia, dan kita selaku manusia ni, kita kena tahulah cara hidup kita, dan cara hidup kita nak hidup bercorak lain pada Islam tak boleh. Sebab kita mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita telah menyaksikan kata Allah SWT, tiada Tuhan yang lain malaikat Allah SWT, dan Muhammad adalah pesuruh ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah, maka tak dapat tidak yang saya kata tadilah, kita kena tengok katalog kita lah. Kita masa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, kita kena tengok katalog. Mana manusia guna masa Nabi Muhammad, ya kena duduk pasal mana. Kita kena tengok katalog kita, iaitu Al-Quran itu sendirilah. Wahyu Allah SWT lah. Yang disebutkan wahyu Allah SWT tu dua cabai. Satunya Al-Quran, duanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita klik kedua ni, klik kepada wahyu, insya-Allah, tapi melalui ulama lah, saya tak silupakan. Bimbang takut kata tak pakai ulama. Tak boleh tak pakai ulama, tak boleh. Ulama lah mari sebagai galah bagi kita untuk nak fahamkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak sampailah untuk nak faham, melainkan kita kena guna ulama, guna tafsir. Dan saya cuba rujuk, cuba baca, sempat baca tafsir Ibn Katsir lah, balik ke tak asas. Kalau tak ada tafsir lain, Ibn Katsir kena ada. Kalau sekadar kata Pimpinan Rahman saja tak cukup bagi saya. Dan begitu juga Pimpinan Rahman dengan tafsir terjemah
siye ni tak cukup bagi saya, rasa tak sedap nak tafsir. Nah, terpaksa kena kita tengok juga Ibnu Katsir, cukup kuat Ibnu Katsir satu. Nah, kalau ada masa kita boleh buka. Nah, saya ambil satu ayat. Nah, satu ayat ni ya ada. Nah, tafsir ni tafsir Ibnu Katsir, Bawawi, Sa'di, nah, Qurtubi, At-Tabari. Nah, ada pun ayat tafsir tak sempat hari ni. Dah tak ada nak tengok. Baik, walau bagaimanapun, nah, itu perkara yang alat-alat untuk nak beri kepahaman, nah, kepada saya sendiri dan kepada pendengar penonton sekalian untuk menyebarkan ayat Allah SWT, nah, supaya dapat faham, nah, untuk menggunakan diri. Pertama kali saya dah kata sok mudah kata, nah, tiap kita ngaji tafsir Al-Quran ni, kita tak tahu orang lain, kita tak tahu diri kita dulu. Nah, kalau ayat tu agaknya mana baik untuk kita, ataupun ayat tu baik belaka, mana ayat tu mana betul dengan apa yang kita dok buat dah, menjadi semangat bagi kita dan kita teruskan lagi. Nah, kuatkan lagi, dan begitu juga apabila ayat itu mari betul dengan kita yang kita dok buat salah, dan ayat itu dah larang, kita cuba singkirkan diri kita, kita larikan diri kita, nah, mana supaya jauh daripada perkara yang Allah SWT telah larang. Nah, tapi itu perkara yang saya dok cerita semua dah lah. Dan saya orang pembaca ni, saya kena patibat. Nah, saya kena patibat bau ilmu yang berkat. Orang lain dengar pun berasa nak dengar hati, berasa nak terima. Dan bagi orang yang terima menerima tu, insya-Allah kita cuba lampahkan dada kita, ikhlaskan. Nah, saya nak usaha sebanyak mungkin ikhlas hati untuk menyampaikan ilmu, dan kita menerimakan ilmu dengan ikhlas hati, insya-Allah cerah sama piyah. Cerah. Nah, saya teringat almarhum iaitu Datuk Abdul Aziz. Nah, kita tu Kelantan tu dengar semua lah. Nah, dengar semua dia tadi tip dia tafsir dia gapo sahaja dia duk mengajar lah. Masa dia hidup tu. Nah, dia kata apabila pemberi dengan penerima cerah sama cerah, ia mudah cak. Nah, kalau pemberi cerah, penerima gelap, dia tak masuk. Ataupun penerima cerah, pemberi gelap, dia tak masuk juga. Dia kena sama-sama cerah. Nah, sama-sama cerah. Nah, baru ilmu itu tercapai dalam mata hati dan menjadi praktikal perbuatan. Dan alhamdulillah, insya-Allah. Itulah hak kita. Nah, sering kali saya memberi ingat lagu tu lah, dan kemudian kita menyampaikan kepada yang lain. Tak boleh ilmu Allah SWT, tak boleh nak buat taruh, kita kena sampaikan. Nah, sekurang-kurangnya orang dekat kita. Nah, kita usaha sebanyak mungkin. Nah, usaha royak, usaha lari. Lepas tu terserah kepada dia nak buat lagu mana, kita serah, tak apa. Yang pentingnya kita telah sampai dah, kita telah usaha dah, dan insya-Allah perkara itu menjadi faedah bagi kita. Nah, itulah harapan, nah, yang mana tiap kali mengajarkan tafsir ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk tak lewatkan masa, cuba kita tengok surah tu, surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarh. Nah, mana surah yang ada 8 ayat ni. Surah ni surah segi tertib dia. Nah, surah yang keberapa? Iaitu surah di setertibnya surah yang ke-94. Nah, 114 surah ni. Nah, surah ini adalah surah 94. Nah, yang tertib dia surah daripada Fatihah, surah pertama, nah, Baqarah, nah, lepas ada tu Al-Imran, Suratul Nisa, kemudian sampai kepada Suratul Nas. Nah, 114 surah. Nah, itu kita kena ingatlah. Nah, tu. Baik, alhamdulillah. Mana sedang pendengar dan penonton sekalian, mari kita cuba tengok mukaddimah. Nah, tertib surah ini adalah surah 94. Nah, ayatnya 8 ayat. Nah, dia kata gapo mukaddimah surah.
Nah, kita kena ambil tahu juga, mudah-mudahan kita dapat gambar lah. Kalau dalam dalam ni yang sebut suratul al-syarhi. Nah, dalam sini surah al-insyirah. Nah, suratul insyirah. Nah, tengok dalam Pipin Rahman dia buat lagu tu. Nah, kalau hak tafsir terjemah siya ni dia buat suratul syarhi. Apabila dia mari mana itu siya ke. Nah, kalimah siya surah al-insyirah. Nah, insyirah. Nah, kalau Pipin Rahman suratul insyirah. Nah, tapi kita tengok dalam Mushaf Utsmani, nah ia panggil surah apa? Suratul Syarhi juga. Nah, sebut sini aku mana tak apalah. Yang pentingnya nah kita nak panggil surah gapo saja pun tak ada gapo yang dia sebut sudah. Nah, mari kita tengok mukaddimah dalam Pipin Rahman. Nah, dia kata gapo? Mukaddimah suratul al-insyirah. Surah ini diturunkan di Mekah. Nah, memanglah apabila surah diturunkan di Mekah, maka surah ini dinamakan surah Makkiyah. Nah, kita ngaji dah. Nah, kalau turun di Madinah, panggil surah Madaniyah. Nah, masa syarat saya telah sebut dah. Nah, lepas tu rupa dia lagu mana, rubab ataupun kebanyakan keduduk ke neha dia kecek hagapo tu saya telah sebut dah. Nah, kalau kita bagi orang-orang yang sering mendengarkan tafsir, memang dah dapat tahu kata rupa surah Makkiyah lagu mana. Nah, neha dia kecek hagapo. Nah, ada belaka dah. Nah, ataupun saya telah cerita belaka dah. Dan Madani, surah Madaniyah lagu mana telah ceritakan. Baik. Tengok mukaddimah suratul insyirah. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 8 ayat. Nah, 8 ayat semua nah. Nah, ambil alam nasrah laka sadrak sehingga sampai kepada fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, apa dia yang Tuhan nak sebutkan dalam surah ini. Nah, suratu al-insyirah perihal melapangkan dada Nabi. Nah, insyirah ni melapangkan dada Nabi. Kadang-kadang manusia ni sempit dada. Nah, sempit dada ni orang royak gapo payah nak terima lah. Apabila luahkan dada ni, nah, ikut mari cerita gapo lebih-lebih lagi perkara yang baik, mudah terima. Nah, tu sebab tu apabila menekasih jawari apabila Tuhan kehendak seseorang itu, nah, Tuhan kehendak seseorang supaya pihak agama Tuhan lapangkan dadanya. Nah, mana Allahu Akbar. Ada tengok tafsir tafsir Ibn Katsir. Tunggu sekejap. Alam nasrah. Nah, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Suratul An'am ayat 125. Nah, Allah SWT kata siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT supaya Allah SWT menghidayahkannya, Tuhan melapangkan dadanya untuk menerimakan Islam. Allahu Akbar. Nah, ditakwi Tuhan buka lapangkan dada kita supaya mudah kita nak terimakan ajaran Allah SWT. Tengah nak nah semrap menut tawa rau sama tidak rab daiด้วยการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดใจของเราเปิดใจนะเปิดอกเปิดใจorang lapangkan dada. Nah, oleh orang luah dada ni kalau perbelanjaan dia luah, nah perbelanjaan dia Allahu Akbar. Nah, mana
kita mintalah dengan Allah SWT supaya Allah SWT melapangkan dada kita. Nah, itu yang dikatakan, kata perihal melapangkan dada Nabi SAW. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan salah satu nikmatnya, nikmat Allah SWT yang dikurniakannya kepada Nabi sallallahu, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah melapangkan dadanya, dada Nabi, serta mengisinya. Nah, isi lapang, isi dengan iman dan hidayat petunjuk. Allahu akbar, ya Allah, minta ya Allah SWT bukakan dada kita seperti mana yang Allah SWT telah bukakan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang disebutkan ayat pertama. Mana suratul Insyirah, asal ambil pada ayat pertama yang Allah SWT telah beri nikmat. Satu nikmat yang beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu melapangkan dada Nabi untuk menerimakan keimanan. Dan hidayat Allah SWT. Intisari kandungan ayatnya, hakong ayat mi'alibang, menerangkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada baginda iaitu Nabi lah. Kapten di antaranya sunengkan melapangkan dadanya. Buka dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok lagu mana kita mari tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar lah kata Rasulullah masa budak tu gapo berlaku dengan Rasulullah. Dia ada sebut Ibn Katsir wari dalam tafsir surah ini. Mana melapangkan dadanya untuk menerima hidayat petunjuk ke jalan yang betul. Meringankan Nabi bebanan tugas bekerja dalam menyebarkan Islam. Bebanan berat kerja Islam. Kalau kita ambil perhati nak jaga kedudukan agama Allah, nak kedudukan syiar Islam tu kadang-kadang sampai ke darah. Lain kita tengok duk berlaku. Mana yang berlaku dengan saudara kita di Palestin tu untuk nak jaga agama, untuk nak jaga bombing. Yang Allah SWT telah beri mewarisi Baitul Maqdis, kiblat pertama orang Islam kita tu, iaitu Baitul Maqdis. Yang mana tempat Nabi-Nabi, dan yang mana Allah SWT isra'kan Rasulullah Makkah ila Baitul Maqdis. Kita tengok surah Isra' tu. Isra' Allah SWT mengisra'kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis sebelum pada Rasulullah nak dakaikan Mi'raj. Mi'raj, naik ke langit. Allah SWT nak naik ke langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bawa menjadi imam kepada nabi-nabi di Masjid Baitul Maqdis. Itu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejarah, dan sejarah sebelum pada itu lagi, mana nabi-nabi dahulu, Bani Israel, yang sebenarnya Islam lah, dan menjadi nabi Bani Israel ni sejak daripada asal dia Ibrahim alaihissalam, yang mempunyai anak, dua ibu, satunya ibu yang sebagai abang. Orang yang pertama iaitu Ismail. Satu ibu lagi Ishak. Ismail ni jadi keturunannya pergi kepada Arab. Ataupun Ishak ni keturunannya bagi Ishak, Yaqub anak bagi Ishak. Yaqub tu Yahud lah. Yaqub yang membawakan Islam, semua bawa Islam belaka tu. Yang duk jadi mana Bani Israel ambil daripada Ishak, Yaqub tu. Mula pada Israel tu. Mari turun sampai pada Nabi Isa. Itu Bani Israel. Islam kita yang orang mengaku mana Isa, orang Kristian mengaku kata Isa, akidah dia Salisus Salasah, Tuhan bagi dia
Itu akidah yang silap. Padahal Isa Rasulullah, Isa sendiri telah huwa abduhu. Nah, dia sebagai hamba Allah dan Rasul. Nah, menyampaikan risalah Allah SWT. Nah, itu yang dikatakan. Nah, perkara yang saya sebut tadi, kata kadang-kadang nak bawa Islam tu berat sampai kepada darah. Nah, saya sebut orang Palestin kita tu. Nah, dan Hamas salah satunya, Taifah, kemungkinan dia lah sebagai Taifah Zahiri alal haq. Nah, mana sentiasa adalah satu Taifah. Dan tengok hadis-hadis banyak tu mana terlekat di situ. Allah, insya-Allah kita berdoalah kepada Allah SWT. Nah, yang mana mereka itu telah berjuang menjaga, menegakkan agama Allah, menjagakan agama Allah. Nah, yang sebagai pusat, nah sebagai kepala di situlah. Nah, Baitul Maqdis sebagai hati bagi umat Islam kita belaka. Nah, kena jaga. Nah, dialah yang menjaga kita. Dan ni kita bantukan oleh kerana teruk berdoa demo. Nah, demo buat. Nah, padahal masa dia serai masuk 47 baru ni tu, serai ambil orang-orang yang sebagai seteru lah. Kalau dia berdib, dia orang yang seteru lah. Nah, adapun orang biasa, manusia biasa, nah yang tidak menjadi bahaya gapo kepada umat Islam, ya tak ada duk berdib gapo lah. Mereka pelak dengan ada tentera Leksana berlawan sehingga ada tersilap. Nah, kalau ataupun dia pergi Chalai-Suk, kita telah tahu dah dia lepas Chalai-Suk tu. Baru ni Amerika dua, lepas tu ke dia Israel di dua tina tu mari. Orang tina demo duk sampak dia tu, dia royak kata demo ni buat baik, we makan sama dengan makan mana tentera iaitu Hamas Qassam. Tu we kebaikan orang yang sakit dia puabat. Itu yang Allah SWT nak tunjuk kebaikan Islam kita. Kita dengar, ya perhati dengar dah demo sampak tu. Kebaikan ya tubik nah. Sebaliknya kita tengok demo duk tahu bom tu semua kena orang bersih belaka. Tak ada kena gulawe dak nah. Ayo doa kata tentera Hamas. Duk ditek-tutek nu bahung saja ya. Dia nak menganak. Sehingga dia tu menutup bom. Bom hospital. Ada hospital tu, hospital termasuk tempat Kristian juga. Tengok kata orang Yahudi ni bengih-bengih sungguh. Kemanusiaan dia tidak ada dalam hati dia. Tapi tidak ada orang nak tuduh kepada dia apa penpukakan rai apa Hamas. Bagi sekadar itu saja panggil pukakan rai. Mai pen thamเลย. Itulah perkara yang itulah yang saya cuba panjang sedikit oleh kerana ada ingat pada saudara kita. Kita bantulah kepada mereka lain hajat benarlah untuk beri makanan kepada dia dan mengubati kepada dia. Perbelanjaan kita insya-Allah fi sabilillah. Pakat-pakat tolong engkau mana duk minta kita halakan bagi-bagi orang yang duduk dalam halaqah. Kemungkinan dalam halaqah dia akan pungut dan sampai hatta kepada tempat dia direct lalu. Dia begitu juga Y Channel. Y Channel kita telah dengar dah dia duk cerita, Syekh Reda duk cerita tu. Dia sapa kepada tempat selalu dah. Insya-Allah tak ada tertipu lah, insya-Allah. Itu mereka itu jaga Islam dengan berat pikul. Tapi kita tengok yang mana Allah SWT kata mana Allah SWT meringankan bebanan tugas berkendara dalam menyebarkan Islam. Islam adalah berat. Tuhan ringankan dengan diberikan berbagai-bagai kemudahan dalam melaksanakannya. Insya-Allah kita rasanya bagi orang yang
ikhlas hati sungguh tu hari ringan bagi dia. Nah, walaupun kita tengok seberak dia sehingga mati kematian, nah tapi mati dia syahid situ, tepat syahid situ. Nah, kita ni payah lagi. Nah, Allahumma rzuqna syahadah wa amitna ala syahadat sabilik. Nah, itulah. Nah, yang dalam itu Allah SWT meringankan bebanan tugasan bebanan Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai kemudahan untuk Rasulullah nak patibat. Nah, di antara kemuliaan itu ialah wajibnya seseorang mengakui meninggikan sebutan Nabi nama berkenda dengan mengerniakan kepadanya pangkat Nabi dan berbagai-bagai kemuliaannya. Nah, dalam ayat dalam surah ini ayat menyebut kata Tuhan mengangkatkan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengangkatkan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaannya Tuhan kat dia. Di antara kemuliaan itu ialah wajibnya seseorang mengakui kerasulannya di samping mengakui keesaan Allah Ta'ala bagi mengesahkan Islamnya. Nah, mana salah satu yang Tuhan beri kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu seorang wajib bagi seorang mengaku kalau dia tu Islam tu dia kena mengaku kata kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengakui bersama dengan keesaan Allah SWT. Nah, baru nak sah Islam seorang itu. Nah, tapi tu orang masuk Islam kena mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, la ilaha illallah sekadar tu saja tak cukup. Kena masuk Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia kena sebut dua tu. Mengasalkan Allah, kemudian mengakukan Rasulullah, baru kata sempurnakan Islam dia. Allah nak sah seorang jadi Islam tu. Nah, Rasulullah tu angkat sebut nama Allah bersamakan bersebutkan nama Nabi sallallahu Muhammad Rasulullah bersama dengan nama Allah SWT. Allah SWT. Allahu akbar. Allah mengangkatkan Nabi. Wa rafa'na laka zikrak. Allahu akbar. Nanti kita ingat di dalam ayatnya. Nah, insya-Allah. Juga wajibnya seseorang menyebut nama berkenda dalam kalimah syahadah bagi mengesahkan sembahyangnya. Nah, sani nak mengesahkan Islam kena sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan begitu juga nak sah solat dia kena menyebut kalimah la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni kita nak sahkan sembahyang, kena menyebutkan nama Rasulullah bersama dengan nama Allah. Tengok Tuhan angkatkan. Tas dunia lagi. Dan Tuhan angkat Nabi, sebutkan Nabi tas dunia sehingga sampai pada hari akhirat. Allah. Itulah yang di antara kemuliaan yang Allah SWT beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Ta'ala memberi semangat dan harapan dengan menegaskan. Kemudian Allah SWT beri semangat kepada Nabi dengan Tuhan sebutkan, maka tenangkanlah kepercayaanmu. Tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran ada serta kemudahan. Allah ini beri semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kepayahan itu ada kemudahan. Sebab itu apabila kita berasa payah, susah payah tu jangan gaduh tak. Dia nak mari mudah tu. Dia nak mari mudah. Baru-baru ni Syekh Dr. Lutfi mengajar waktu subuh dia. Ayat sangkut paut dengan Nabi Musa alaihissalam. Allahu akbar. Masa Nabi Musa alaihissalam tu keluar pada kandungan ibunya, masa tu orang nak bunuh anak lelaki. Anda tengok susah payah ibu dia tu, tapi Tuhan ilham kepada ibu dia, kata kamu campaklah anak kamu. Campaklah anak kamu fil yam. Dalam sungai, dalam
Nah, lepas tu Tuhan janji kepada dia, kata ini mana Tuhan akan kembali kepada kamu, kepada kamu pula, dan dia akan menjadi rasul. Allahu akbar. Tuhan royak kepada mak dia, tapi mak dia yakin kepada Allah SWT, campakkan. Allahu akbar. Susah ada anak lelaki seorang, susah saja nak tak cintai ini. Dengan keyakinannya, lepas anak yang dikasih demo nak bunuh. Allahu akbar. Ini susah saja ni. Bagi anak hanyut, suruh kak dia ambil perhati, tengok adik pergi ke mana. Pagi tu pergi rumah. Dalam istana pula dah. Istana tu lah nak bunuh anak lelaki ni. Allah, susah, payah. Bagaimana perasaan ibu dia tu. Perasaan ibu apabila anak tu pergi tempat demo nak bunuhkan. Pergi sana, tapi dengan jagaan Allah SWT beri kemudahan. Melalui imra'atu Fir'aun. Qurrata a'yun li walak. Allahu akbar. Tuhan sebut dalam ayat kata mana imra'atu Fir'aun. Tuhan sebut imra'atu Fir'aun, tak ada sebut isteri Fir'aun dak. Seorang tina Fir'aun. Mari suruh ambil, mudah-mudahan jadi cenderamata bagi aku dan bagi kamu. Ini Tuhan jaga, tengok. Dengan Tuhan nak jagakan hak payah tadi tu. Tuhan berikan dia kemudahan bagi ada satu lagi nanti saya nak ceritakan. Mana Allah mari terima Firaun nak bunuh, tak ada bunuh. Ya Allah, kau retina juga Firaun ni. Mana Asiyah ni, ahli syurga Asiyah ni. Peranan buat kau Asiyah ni, jaga Rasul ni. Asiyah tak tahu kita Rasul. Ini pen kat Allah SWT. Masuk tempat seteru nak bunuh dah, tapi selamat dengan jagaan Allah SWT. Kita kena yakin tu. Ini tak lain tak bukannya orang yang yakin kepada Allah SWT. Lepas tu terima dah. Nak menyusu, tak boleh nak menyusu juga, tak sih. Tuhan buat, tak boleh makan susu orang lain. Mereka kak dia tu ada pandai lah. Kak dia mari senda kata ada seorang perempuan, seorang ibu boleh nak menyusukannya. Mari senda. Maka demo setuju. Ambil wikut mak, kelik kepada mak je, kelik fa inna ma'an yusra, jadi mudah bagi. Ni Syekh Lutfi telah baca waktu pagi hari tu, dia kata mana kelik mari pak mak dia tu. Allah, mak pun tenang hati, anak pun ni anak dia sendiri. Mudah tak teriak pada tu. Itu pen kat Allah SWT. Habis tu Syekh Dr. Lutfi mari nasihat kepada orang yang beriman kepada Allah, yakinlah, ya kata kamu kepada Allah, insya-Allah kepayahan akan ada kemudahan. Yang payah akan ada kemudahan lepas pada tu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Insya-Allah gapo sahaja dalam ayat tu kita akan ngaji. Apabila masuk payah dalam satu lubang tu, mudah ada mari kedak, atau gapo dia akan berlaku, insya-Allah nanti pak syarah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, insyaallah. Itulah yang Allah SWT beri semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mana tetapkanlah percayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran, kepayahan ada disertai kemudahan. Kemudahan. Untuk menghapuskan sebarang perasaan putus asa yang lazimnya terhadap dalam kalangan manusia semasa menemui jalan buntu, jalan sutuk tan tasi nak hapus putus asa nak kita alih lo nak ke pernah medai le. Putus asa kalau tapi putus asa tu dia nak bunuh diri. Tapi dalam surah ini ada ayat kata untuk menghapuskan sebarang perasaan putus asa, nak habis perkataan putus asa tu tak
Nah, yang melazimnya terhadap kalangan manusia yang ada di diri manusia tu semasa menemui jalan buntu, lalu ditegaskan sekali lagi bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai oleh kemudahan. Mari fa inna ma'al usri yusra, mari sekali lagi inna ma'al usri yusra. Tuhan takkidkan, kuatkan lagi, kata cerak. Nah, bersama dengan kepayahan ada kemudahan. Allahu akbar. Miปัญหา มีวิธีแก้ต้องสบัดก่อนอดทนมีแหละมีต้องมีแหละนะวิธีแก้ของเขาเราสมบูรณ์อดทนก่อนเดี๋ยวจะมาวิธีแก้ของอัลเลาะห์ SWT ให้ถ้าเราyakinต่ออัลเลาะห์ SWT. Asalkan kesukaran itu dihadapi dengan tabah hati. Nah, sampai dia kata asal kepayahan ada dengan manusia itu. Nah, kita hadapi kepayahan itu dengan tabah hati disertai dengan usaha ikhtiar mencari jalan keluar. Nah, bukan kata sutuk dah nanti kemudahan pada Allah tak ada wagah apa, bukan. Nah, satunya rangkai dia tabah hati, yakin kepada Allah SWT. Nah, dah tu yakin dah, tabah hati, bulat kepada Allah, ikhtiar, usaha และความพยายามของเราเราต้องพยายามหาวิธีการวิธีทางที่จะแก้ปัญหาของเรานะที่เราว่าตันแล้วปัญหานี้เราจะแก้ไม่ได้อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนะมะอัลอุสริยุสรอมีวิธีแต่เราต้องพยายามต้องใจของเรานี้ยึดติดกับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอดทนและหาวิธีการอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้วิธีการสำหรับเราNah, sampai itu ikhtiar secara jalan keluar setelah berazam dan berserah bulat-bulat tawakal kepada Allah yang amat melimpah rahmatnya. Serah pada Allah. Kita cari jalan. Nah, tahu jalan dah. Sorak kata Ahmad jalan ni molek lah. Nah, apabila kita putus dah, tawakal ala Allah. Nak berjaya tak berjaya pada Allah SWT. InsyaAllah tu hawi. Surah ini diakhiri dengan ajaran yang mengarahkan supaya tiap-tiap seorang sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh mematuhi perintah Tuhan dan berbakti untuk kebaikan dirinya dan masyarakatnya. Itulah akhir sekali dalam surah. Nah, iaitu arah. Nah, Cina. Nah, supaya seseorang payayam ด้วยความจริงใจต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำความดีแม้ว่ากับตัวเองหรือว่ากับสังคมitulah yang akhir sekali. Baik, kita coba tengok tafsir terjemah sedikit. Baik, kita ambil mukaddimah tak apalah hari ini. Kita masuk sedikit nanti lagi. Kita cuba tengok tafsir terjemah Mahmud Nam dia kata gapo-gatik. Yang mana supaya yang saya telah sebut tadi penbanjat Makkiyah มีอายะห์มี8อายะห์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลอินชิเราะห์ซูเราะห์อัลอินชิเราะห์เป็นซูเราะห์มักกียะห์กล่าวถึงตำแหน่งอันมีเกียรติของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับตำแหน่งของรอซูลุลลอฮ์อันมีเกียรติอันสูงส่งของท่านณที่อัลลอฮฺตะอาลาซูเราะห์ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมากหลายของอัลลอฮ์ที่มีต่อเบาและรอซูลของพระองค์มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้ด้วยการเปิดหัวอกของท่านเพื่อการอีหม่านอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดอกของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อการอีหม่านทำให้หัวใจของท่านมีรัศมีความปรัชญาและความรู้itu yang dia sebutkan และทำให้ท่านบริสุทธิ์จากบาปต่างๆและความผิดต่างๆทั้งหมดนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปลอบใจแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากที่ท่านต้องเผชิญกับการทำร้ายของหมู่ชนที่ชั่วช้าสารเลวเราไม่ได้เปิดอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือและเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้วซึ่งเป็นภาระหนักบนหลังของเจ้า
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allazi anqadha dhahrak. Itulah yang disebut dalam ayat ni. Dan surah ได้กล่าวถึงการเชิดชูตำแหน่งอันสูงแก่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถานะของท่านให้สูงทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และชื่อของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อเขาด้วยกันกับพระนามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าด้วยกันเอาชื่อของอัลลอฮ์ชื่อของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าด้วยกันกับชื่ออัลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นเข้าด้วยกันกับอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนโลกนี้เนี่ยและเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้าวะรฟะนาละกะซิกรอกสุราได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อยู่ในนครมักกะฮ์ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความหวาดกลัวพร้อมกับการบรรดามุมินจากการกระทำของพวกปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ยอมศรัทธาโดยแจ้งให้ท่านทราบถึงว่าการปลดเปลืองความทุกข์ยากและชัยชนะที่จะได้รับเนื้อศัตรูนั้นใกล้เข้ามาแล้วฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดายแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดายฟะอินนะมะอัลอุสริยุสรอและสุรานี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมsaya nak baca habis trade ni ให้จัดเวลาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากเสร็จสิ้นหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาทั้งนี้เป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่ท่านดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากงานหนึ่งแล้วก็จงลำบากต่อไปและอย่างพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิดอิซาฟารอกตะฟังซอบะวะอิลาร็อบบิกะฟัรกอัลลอฮฺอักบัรนั่นแหละitulah mukaddimah. Baik, kita masuk Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang, mengasihani. Alam nashrah laka sadrak. Ayat pertama cuba kita tengok. Ayat pertama tadi mukaddimah. Ini ayat pertama. Dan insya-Allah kita cuba tengok berapa Ibnu Katsir telah kata. Ibnu Katsir dia panjang juga ayat tafsir ni. Alam nashrah laka sadrak, dengan bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayat petunjuk. Alam nashrah laka sadrak, ini waktu soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. เราไม่ได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือkita coba tengok gapo yang Ibnu Katsir telah tafsirkan ayat ini. Tafsir Ibnu Katsir itu mukadimah dia kata suratul Alam Nashrah wa hiya makkiyah. yakni yang mana Alam Nashrah laka sadrak, makna dia amma syarahna laka sadraka nawwarnahu. Tuhan mencahayakan nurkan iaitu dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an, mana melapangkan dada, luaskan dada. Tuhan mana mencahayakan cahaya iman. Sebab itu saya telah baca tadi dalam mukadimah tadi, yang mana Ibnu Katsir kata famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, suratul An'am ayat 145. Siapa yang Tuhan kehendak nak buka hidayat kepadanya, Allah SWT akan buka dadanya untuk menerimakan Islam. Allahu akbar. Itulah yang syarahan daripada Ibnu Katsir, yata wa kama syarah Allah sadrahu wa kadzalika ja'ala syar'ahu fasihan wasi'an samhan sahlan la harajan fihi wala dayyiq
Nah, mana dia kata seperti mana yang Allah SWT telah bukakan dadanya, nah kemudian itu juga menjadikan syariatnya, nah mana melapangkan, luaskan, mudah, nah tidak menjadi keberatan, menjadi sempit. Nah itulah yang Allah SWT, nah Ibnu Katsir telah wari lagu tu. Nah ada juga dikatakan al-muradu biqaulihi alam nasrah laka sadrak dalam tafsir Ibnu Katsir, ada kata tidak tahu kata sepiak katalah saraha sadrahu lailatul isra. Nah Tuhan melapangkan dada dia di malam Isra. Nah itu apa dia kata seperti ya daripada riwayat Malik bin Sa'sa'ah. Nah dan begitu juga diceritakan Tirmizi. Nah dan begitu juga tidak menafikan dia kata fa inna min jumlatis syar'a sadrahu allazi fa'ala sadrahu lailatul isra. Nah wa ma nasha'a anhu min syarhil ma'nawi aidan wallahu a'lam. Nah itu Ibnu Katsir dia ceritakan. Nah salah satunya kata melapangkan dada malam Isra tu. Nah dia susah juga, dia payah juga, jalan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis ni dia jauh juga. Nah kemudian Allah SWT mendangkaikan naik ke langit. Nah ya susah payah saja tu. Maka lapangkan dada, mudah menerimakan perkara itu. Nah dan begitu juga kita cuba tengok sedikit, ada satu ketika hadis menceritakan an Abu Hurairah kana jariyan ala an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya' la yas'aluhu anha ghairuhu. Nah daripada Abi ya hadis daripada Ubay bin Ka'b bin hadis. Nah dia kata Abu Hurairah ni dia mana menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Rasulullah sesuatu yang tidak pernah tanyakannya pada yang lain. Tanya Rasulullah. Nah, waqala ya Rasulullah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah masuk Zuhur. Abu Hurairah mana menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanya apa ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atas tanyaan Abu Hurairah. Nah yang mana Abu Hurairah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata gapo alamat kenabian kamu. Nah Rasulullah menjawab kepada Abu Hurairah, dia kata masa dia tu umur 10 tahun 1 bulan. Nah masa tu dia di pada sahara, pada pasir. Nah apabila wa iza biqalamin fawqa ra'si. Nah kemudian tiba-tiba tu terdengar suara atas kepalaku ni. Nah wa iza rajulun yaqulu li rajulin. Nah suara lelaki kata pada suara lelaki yang lain, ahwahu. Nah ada dah dia dah ni. Qala na'am, dia dah nah. Lalu tu dia mari fastaqbalani biwujuhim lam araha. Nah mana kemudian dia mari. Nah mari apabila seorang lelaki itu tanya seorang lelaki, kata dia dah dia ni. Nah dijawab kata dia dah satu dua-dua tu. Nah mari hadapi kepada aku. Ini Rasulullah jawab pada Abu Hurairah. Nah dengan dia tak pernah tengok seorang ini. Nah mana lelaki yang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dan bauan dia tidak pernah dengar. Nah tak pernah bau. Nah pakaian tidak melihat, tak pernah tengok pakaiannya. Nah mari dengan jalan kaki lari. Kemudian ambil aku ni. Nah ambil mari. Nah ambil aku. Nah pergi aku. Nah kemudian dia belahkan. Nah belum pada nak belah tu dia suruh letak lu, suruh ayat ke sahabat dia, kata letakkan dia. Nah tak menyangankan dia. Nah kemudian dia belahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah mana pecahkan dada Rasulullah. Rasulullah ada tengok lah, darah tak tubik. Rasulullah kata nah darah tak ada nampak darah.
Nah, tidak sakit Rasulullah kata. Kemudian seorang itu dia kata kepada seorang yang lain kata waktu bi. Nah, akhrij al-ghal. Mana hasad, nah, dan dengki, hasad dengki, nah, dengan perkara yang tak molek lah. Nah, lalu tu dia waktu bi, dan dilihat oleh Rasulullah seperti dengan stokor darah gitulah, kalau rasa dia panggil peling. Nah, mana dengan tidak ada darah dia waktu bi lah, kemudian dia tukar masukkan sifat ra'fah war rahmah. Nah, tukar tu buai benda hak tak molek. Nah, lepas tu bubuh dua, mana sifat siang belas, sifat aniaya kepada yang lain. Nah, yang mana Rasulullah tengok, nah, dia belah, nah, kemudian dia katuk. Nah, dia katuk Rasulullah, dia suruh Rasulullah. Nah, lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelik. Nah, mana mari perasaan berasa mana lemah lembut terhadap yang kecil, dan mana siang belah kepada yang tua. Itulah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cerita kepada Abu Hurairah. Nah, yang Abu Hurairah telah tanya, kata mana tanda kata kenabian kamu? Rasulullah kata masa budak lagi, nah, Rasulullah telah dibelahkan dada. Nah, lelaki itu adalah malaikat lah. Nah, belah dada, buai benda perkara yang karuk, benda yang hasad dengki. Nah, masuk benda-benda yang baik. Nah, itu salah satu yang dikatakan Ibn Katsir hari tak pasti makna maaf, alam nasrah laka sadrak. Nah, baik, oleh kerana masa dah masuk waktu zuhur, nah, masuk jam 12 balik. Nah, kita sudah sini dulu, dan kita akan masuk minggu hadapan ambil ayat yang kedua sehingga seterusnya. Maka sekadar ini apa sahaja yang kita telah dengar, insya-Allah kita akan ikuti lepas pada ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.